Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada anda penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di awal pagi lagi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita satu rezeki. Apakah itu rezekinya? Rezeki berupa di dalam bentuk ilmu, di mana apabila kita memperolehi ilmu, maka tingkatkanlah, maka meningkatlah darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Pada kali ini anda berada bersama dengan saya Da'i Nizal dalam sesi pengajian madrasah ilmu kita, iaitu Tanyalah Ustaz. Dan pada hari ini saya bawakan satu hadis. Pada hari ini saya bawakan satu hadis. Kita bersama-sama mengupas satu hadis. Topik pengajian hadis melalui jalur riwayat Sahih Bukhari, iaitu Abu Hurairah. Apakah hadisnya yang akan dikupas oleh panel kita. Tetapi sebelum itu mungkin anda tertanya-tanya, saya bersama dengan siapa pada pagi ini? Masya Allah, pendakwahnya tidak asing lagi. Saya persembahkan kepada anda Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nampak matching lah Ustaz hari ini. Boleh tahan. Boleh tahan lah juga insya-Allah. Cuma macam saya tu 2 kali lebih ganda, lebih matching. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan afiah kesihatan kepada kita insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apa kata anda bersama dengan saya Da'i Nizal, kita menjadi orang yang menyebarkan kebaikan dengan cara jom kita buat panggilan secara live. Seandainya anda ada pelbagai persoalan yang ingin ditanya, di nombor talian kami yang tertera di kaca TV anda, iaitu 1-800-88-1677. Dan jangan lupa untuk like dan juga share FB live kami, iaitu Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi berikut kita masih lagi dalam memerangi wabak pandemik COVID-19. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesembuhan kepada negara kita, mengurniakan kesejahteraan kepada negara kita. Jadi berikut adalah merupakan status terkini COVID-19 di Malaysia. Kes baharu sebanyak 1,600, manakala jumlah kes aktif sebanyak 11,604 dan kes sembuh baharu sebanyak 1,303, maafkan saya 1,033, dan kematian baharu adalah sebanyak 2, manakala jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 74,294. Mudah-mudahan kita mengamalkan penjarakan sosial, pada masa yang sama menggunakan hand sanitizer insya-Allah. Pelitup muka jangan lupa insya-Allah. Alhamdulillah, kita terus kepada mukadimah perbincangan kita pada hari ini, iaitu pengenalan kepada hadis kita melalui jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada hari ini kita akan mengupas 4 golongan yang pertama. Siapakah golongan yang pertama ini? Bermula 1, kedua, ketiga dan keempat pastinya akan dihurai oleh ahli panel kita. Pendengarkan, hayati dan juga tajamkan minda. Sama-sama kita mencatat. Dipersilakan. Terima kasih Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat, inayah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita berada di hadapan sebuah hadis yang sangat hebat. Masya-Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh
al-imamul adil wa syabun nasha'a bi ibadatillah wa fi riwayatin wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athum ra'a ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين أو إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال صلى الله عليه وسلم hadis rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim wa Imam Malik dalam Muwatta dan lain-lainnya. Baik, hadis ini secara ringkasnya kita sebut dia punya terjemahan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah pada hari tersebut. Pertama sekali, imam yang adil. Kedua, pemuda yang subur kehidupannya beribadah kepada Allah. Ketiga, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Seorang lelaki yang diajak berzina, seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu berkata, aku takut kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendirian lalu dia menitiskan air matanya. Baik. Hadis-hadis ni merupakan, kalau saya boleh sebut, hadis futuristik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi cerita pasal hari kiamat. Nabi cerita tentang golongan-golongan yang terselamat pada hari kiamat. Dan Nabi mengisahkan tentang khabar gembira kepada golongan-golongan umat yang tertentu yang dikhususkan dalam hadis ini. Dan Nabi menceritakan kepada kita apakah amalan yang sebenarnya meringankan urusan kita di padang mahsyar. Sebab itu dalam hadis ini bila kita tengok apa yang diberitahu oleh Nabi SAW ini adalah sebagai satu khabar gembira bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini. Dan kenapa 7 kita akan bincangkan. Walaupun dia tidak terhad kepada 7 golongan ini sahaja, tetapi 7 golongan yang disebutkan ini merupakan golongan-golongan yang istimewa. Kerana apa? Kerana di hari akhirat nanti, bila kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dihimpunkan di padang mahsyar, Allah menyifatkan hari kiamat itu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari yang mana panjang satu hari itu 50,000 tahun. Maknanya satu masa yang sangat hebat. Disebutkan untuk orang mukmin, dia merasakan antara penantian zuhur dan juga asar. Itu tempoh itu. Sebab apa? Sebab orang yang rasa menanti lama ni apa maksudnya? Resah, gelisah kan. Jadi itu yang nak digambarkan tentang hari kiamat. Yang kedua, kenapa disebutkan tentang naungan? Naungan, payungan, kalau kat istilah kita sekarang ni, jangan kata abang tak payung. Tapi yang ni sekarang ni, jangan kata Allah tak payung. Ni Allah nak payung ni. Bila hari akhirat. Kenapa perlukan payungan dan perlukan naungan serta teduhan daripada Allah ini? Sebab pada hari kiamat kita tahu, keadaan pada hari kiamat, keadaan manusia pada padang mahsyar itu dalam keadaan manusia yang ramai. Setiap orang hanya mempunyai ruang seluas tapak kaki tempat dia berdiri je. Maksudnya dia berdiri tu, itulah ruang dia. Itulah dia punya space dia. Dan dalam keadaan itu, kepanasan mentari pada ketika itu disebutkan oleh Nabi SAW. Tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil araq. Faminhum man yakunu ila ka'bai wa minhum man yakunu ila rukbati wa man yakunu ila haqwaihi wa minhum man yaljumhum al-araq iljaman. Apa kata Nabi SAW? Hari kiamat itu akan mendekat matahari kepada manusia sehingga sampai kepada kadar 1 mil. Okey, 1 mil ni kalau orang tanya, 1 mil ni panjang mana? Jauh mana? Kalau ikut kefahaman fuqaha, dia ada beza antara Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Imam Hanafi kata 4,000 hasta, lebih kurang 1,855 meter.
Maliki kata 3,500 hasta. Syafi'i kata berapa? 6,000 hasta. Maksudnya 3,710 meter. 3,000 meter ni macam 3 kilometer lah lebih kurang kan. Lebih kurang begitu. 1 kilometer. Bayangkan matahari 1 kilometer daripada kita. Sekarang ni berjuta-juta-juta, berjuta-juta kilometer. Tapi itu pun masa musim panas kita dah rasa semacam. Bukan nak main berpeluh lagi Ustaz. Bukan main berpeluh lagi. Tetapi pada hari kiamat dekat itu. Dan khilaf daripada Sulaim bin Amir, perawi hadis ini, antara yang mensyarahkan hadis ini, dia kata mil itu ada khilaf ulama, katanya jauh tu jauh sebagaimana ulama fiqh faham, ataupun jauhnya itu sejauh sekadar apa? Sekadar batang celak yang digunakan untuk kita celak mata. Maksudnya kalau batang celak Arab Mekah orang bawa balik dulu tak tahu dah ini sempat ke tak zaman orang bawa balik celak buka tu kan. Batang celak dia pendek je. Besar itu je. Kalau maskara orang perempuan panjang ni lebih kurang kan. Katakanlah panjang ini. Dekat begitu matahari. Bagaimana keadaan kita? Dijelaskan dalam hadis yang lain bahawasanya Nabi SAW menjelaskan bahawa hari kiamat itu matahari mendekat sekadar 1 mil ataupun 2 mil, fatasharuhum syams. Matahari bukan membakar, mencairkan mereka. Cair itu sebab apa? Peluh. Bila keluar peluh selalu banyak. Dia kata disebutkan bahawa peluh manusia ini sampai kepada 70 zira'an, 70 hasta peluh tu. Dia punya banyaknya. Dan kadar tinggi peluh tu pun berbeza. Ada yang dekat buku lali, ada yang dekat lutut, ada yang dekat paras pinggang, ada yang dekat paras dada, ada paras sini, ada paras sini, sampai ke telinga ni. Ada yang tenggelam. Maksudnya berkadar langsung dengan amalan. Maka di situ kita memahami bahawasanya keperluan kita kepada naungan Allah Ta'ala. Kepada naungan dan payungan Allah Ta'ala. Dan payungan itu apa maksudnya? Payungan apa? Allah payung dengan apa? Okay, jadi itulah yang akan kita bincangkan. Moga-moga kita tergolong dalam 7 golongan ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan amin amin Allahumma ya amin. Ini menggambarkan kepada kita tentang kedahsyatan pada hari kiamat itu sendiri, di mana kita memerlukan payungan, naungan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Soalan Facebook telah pun mula masuk. Kita mulakan perbincangan kita dengan soalan Facebook yang pertama untuk hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya adalah, pemimpin yang adil adakah hanya merujuk kepada pemimpin sebuah negara atau merangkumi segala jenis kategori pemimpin seperti suami sebagai ketua keluarga atau pengetua sekolah, pemimpin urus takbir sekolah dan sebagainya. Terima kasih atas pencerahan insya-Allah. #biar tahu jangan keliru. Okey, baik. Soalan ini penting. Sebab selalunya apabila kita membayangkan kepada kepimpinan, kita akan membayangkan kepada pemimpin yang tertinggi dalam sebuah negara. Betul. Itulah pemimpin. Ataupun bila sebut imam, imam masjid. Ataupun bila kita sebut imam, pemimpin yang adil ni akan tergambar YB, menteri dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal muqsitina indallahi ala manabirin min nuri an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim ahlihim wa ahlihim wa ma wullu. Itu dia. Nabi dah terang kepada kita apa kategori pemimpin yang disebutkan sebagai pemimpin. Siapa dia, kata Nabi SAW? Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Ta'ala akan mendapat, maknanya Allah simpan mereka, Allah bawa mereka di sisi Allah Ta'ala ala manabiri min nur, berada di mimbar-mimbar yang diperbuat daripada cahaya. Hebat orang adil ni. An yaminir rahman, dia berada di bahagian kanan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'diluna, iaitu orang-orang yang adil fi hukmihim, dalam hukuman-hukuman mereka. Nombor 1 Nombor 2, wa ahlihim, dalam keluarga mereka. Dan yang ketiga, wa ma wullu, dan kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Maka daripada tiga-tiga kategori ini, dia termasuk pemimpin siasah, politik, pemimpin negara, Perdana Menteri, Raja, Sultan, semua sekali. Itu yang paling besar sekali. Nombor 2, termasuk ketua keluarga, suami, kan? Kalau yang ada bercabang-cabang lagi besar dia punya tanggungjawab. Dan kepelbagaian ketua termasuk di pejabat, bos, CEO, pengerusi, itu pun termasuk chairman, board director, semualah. Okey. Kemudian sekolah,
pengetua, guru-guru, ketua panitia, ketua bahasa Melayu, ketua matematik, semua tu. Pertubuhan, persatuan, kumpulan. Namakan apa sahaja. Semua itu termasuk di bawah perbincangan. Sebab itu kalau kita tengok, dan kalau kita tengok dari sudut hukam ni, siapakah pemimpin sebenarnya? Pemimpin ni bukan sekadar dia jadi ketua, itu sudah tentu. Tetapi orang yang kalau kita tengok dalam mafhum yang lebih luas, orang yang ada kuasa. Walaupun dia kerani. Contoh kerani yang nak luluskan tender ataupun yang nak luluskan projek tu kan, nak bawa ke atas. Kerani tu, yang orang selalu duduk rasuah tu, kat situ tu, dia tu kalau dia bertindak sebagai atas kapasiti kepemimpinan, atas kapasiti pemerintah, atas kapasiti penguasa, polis, custom, semua sekali. Walaupun dia pangkat rendah, tapi dia bertindak atas penguasa, atas nama penguasa, maka dia juga termasuk dalam hukam, dalam pemimpin yang disebutkan. Maknanya mereka itu berada di barisan-barisan hadapan di kalangan manusia dan orang-orang yang mempunyai kepentingan, sama ada kuasa, jawatan, pangkat dan seumpamanya. Sebab itu antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ahabbun nasi ila Allah wa aqrabuhum majlisan al-imam adil. Siapa dia orang yang paling Tuhan sayang dan paling dekat dengan Allah, tempat duduknya dekat akhirat? Pemimpin yang adil. Masya Allah, tabarakallah. Ini menggambarkan kepada kita satu sisi pandangan positif yang lain, betapa mudah untuk mendapat naungan daripada Allah Ta'ala, tetapi etika ketika melaksanakan tanggungjawab dan sebagainya itu perlu kita nilai. Kita tawakuf seketika, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda masih lagi kembali bersama dengan saya dan Ainizal di dalam madrasah ilmu kita, dan masya-Allah tabarakallah, pada pagi ini, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, kita masih lagi membicarakan tentang topik pengajian hadis, iaitu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dan baru saja sebentar tadi panel kita Al-Fadil Ustaz Husni Abdul Rahman mencerahkan lagi minda kita, memberi pengetahuan lagi kepada kita tentang pemimpin yang adil mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka pemimpin yang adil ini? Tidak semestinya ketua negara, termasuklah mereka golongan-golongan yang berada di bawahan, yang mempunyai autoriti ataupun kuasa yang telah diberikan oleh mereka. Masya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini, iaitu soalan daripada Kak Sabah. Soalannya adalah, adakah seorang suami yang berpoligami, jika dia berlaku adil kepada isteri-isterinya, dia akan termasuk dalam 7 golongan naungan Allah Subhanahu Wa Taala? Benarkah suami yang tidak adil di hari akhirat kelak, dia akan berjalan dalam keadaan tempang, iaitu sengit sebelah? Masya-Allah. Mohon pencerahan Ustaz. Okey. Terbatuk Terbatuk sekejap. Air dia Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, ini merupakan satu soalan yang sangat baik bila kita tanya tentang ketua keluarga sebagai pemimpin. Dan ketua keluarga, kalau macam yang kita sebutkan tadi, kalau dia berpoligami dan dia berlaku adil kepada isterinya, ya, sudah tentu dia termasuk dalam golongan naungan yang dimasukkan oleh Allah SWT di dalam naungan Allah Ta'ala di hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah yang menjaga, yang mengembala. Kalau disebut ra'in tu menjaga, mengembala, dan orang tu bertanggungjawab atas kepimpinannya, apa yang dia pimpin. Jadi kalau dia ketua keluarga, dia pemimpin dalam keluarga tersebut. Dan benar, kalau dia berlaku adil, maka dia juga termasuk dalam golongan imam yang adil.
Sebagaimana kata Nabi SAW dalam bahagian kedua, benarkah suami yang tidak berlaku adil kepada isteri dia itu akan berjalan di akhirat kelak dalam keadaan timpang ataupun sengit sebelah. Nabi SAW bersabda, man kana lahu zaujatan famala ila ahadihima jaa yaumul qiyamah wa syiqqahu ma'il. Maknanya Nabi SAW kata kalau orang itu dia berpoligami, ada dua isteri, maka dia bukanlah kata menyebelahi, tetapi dia lebih favor salah satu daripada keduanya itu dari sudut kasih sayang, kecintaan, rezeki dan sebagainya. Maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bahunya sengit sebelah, macam kapal sengit, no? Macam itulah, sengit, jalan keadaan tempang ataupun sengitlah tubuhnya. Kerana itu Nabi SAW bila menggauli para isteri Nabi SAW, Nabi berdoa, Allahumma hadha qismi fama amlik fima amlik fala talumuni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini adalah bahagianku yang aku bahagi dengan isteri-isteri aku, benda yang aku miliki. Janganlah engkau mencelaku atas apa yang engkau miliki terhadap perkara yang aku tidak miliki. Maksudnya Nabi tu cakap begitu kan. Jadi untuk adil memang susah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pun, kamu sukar untuk berlaku adil walaupun kamu menjaga nak sangat berlaku adil tu. Allah kata walan tastati'u, maka kamu tak akan mampu. Tetapi bukan itu penghalang ataupun itu menjadi satu orang kata barrier ataupun orang kata halangan untuk orang ni berpoligami. Macam mana dia nak tahu dia tu adil kalau dia tak berpoligami? Jadi ada orang mungkin tak setuju dengan pandangan ini, terutama sekali wanita lah. Tetapi apa-apa yang berlaku, kita harus faham bahawa ini adalah satu kebenaran yang datang daripada Allah Ta'ala. Satu contoh yang dibuat oleh Nabi SAW, satu perkara yang diamalkan oleh para sahabat, dan sepatutnya kita focusing on kepada keadilan. Takut poligami, takut siapa? Takut isteri? Tak, bukan. Takut Allah Ta'ala, sebab takut tak berani berlaku adil. Itu betul letak ketakutan tu. Sebab itu dalam hal ini kita kena berlapang dada, dan orang yang berpoligami, itulah tanggungjawab dia, itulah perkara yang dia kena usahakan sehingga akhir hayat dia, iaitu berlaku adil semaksimum mungkin, walaupun tak sama, walaupun tak mungkin berlaku secara orang kata secara perfect lah, secara sempurna. Secara sempurna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zal dan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya gini Ustaz. Kadang-kadang kita ni ialah saya nak tanya mengenai bertemu dan pisah kerana Allah Ta'ala ni yang dikatakan mendapat naungan Allah di hari akhirat kelak, ya Ustaz. Jadi dalam kehidupan kita seharian ni Ustaz, kita masa kita bertemu jodoh, kita bertemu dan kemudian berumah tangga, itulah orang yang pertama kita jumpa dan itu dah menjadi isteri kita pun. Tapi apabila kebahagiaan yang kita harapkan tu kadang-kadang tak sampai ke penghujung hayat Ustaz. Kadang-kadang kusangka panas hingga ke petang, kemudian hujan di tengah hari kan. Jadi ini yang jadi masalah ni Ustaz. Kadang-kadang bila dah isteri meninggal, berpisah kerana meninggal, bukan pisah kerana pisah hidup ya. Ni kita bercakap ni berpisah mati ni. Ini yang tak dapat diterima Ustaz. Kadang-kadang bila orang yang kita sayang tu tak ada, baru kata setahun ke 2 tahun dah meninggal, itu yang kita tak dapat nak terima kenyataan tu, tak dapat terima ketentuan. Jadi ini kadang-kadang ada sampai hilang ingatan. Kerana apa? Orang yang kita sayang dah tak ada. Jadi dunia ni gelap bagi dia Ustaz. Jadi itu kadang-kadang dia tak dapat menerima keadaan ini. Dan jauh sekali untuk bertemu pisah kerana Allah tu, di mana kita nak letakkan Ustaz. Dan apakah ini dikirakan sebagai tidak mendapat naungan Allah ke bagaimana ke Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Tuan Haji Omar Abdul Majid. Masya-Allah, tabarakallah. Satu soalan yang sangat baik, menerangkan
mengajarkan kepada kita dua insan yang berkasih sayang antara satu sama lain, berjumpa kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Akan tetapi sudah menjadi lumrah kehidupan. Setiap kali ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi macam mana Ustaz kita nak applykan hadis ini di dalam tema kehidupan seharian kita? Mudah-mudahan kita menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, pertama sekali, ya, memang kalau seseorang itu sudah bertemu dengan jodohnya ataupun dengan apa yang disebut oleh bahasa orang putihnya sebagai soulmate, teman sehati, teman sejiwa. Maknanya orang yang memang yalah tak boleh berpisah, tak memang serasi betul lah, sekufu serasi, cintanya itu kuat. Kerana itu Allah letakkan golongan yang dinaungi ini, Nabi SAW sebut rajulani. Walaupun disebut rajulan, dua lelaki, tetapi ia tidak menolak ia adalah hubungan kasih sayang suami isteri dan seumpamanya. Tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan ini juga dia bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Apa maksud orang duk sebut bertemu, berpisah kerana Allah? Apa maksudnya? Ini adalah sehebat-hebat darjat kecintaan. Dan orang-orang yang termasuk dalam golongan ini mendapat kemanisan iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayakun Allah habba ilaihi, ayakun Allah wa rasul habba ila mimma siwahuma. Wa yakuna al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintai kecuali kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Bila mana pertemuan mereka itu dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik. Persetujuan untuk mereka bersama itu dalam keadaan yang baik. Dan apabila mereka berpisah, kita kena tahu Allah Ta'ala, siapa yang buat perpisahan tu? Allah. Kalau kita sayang kerana Allah, maka kita tidak akan marah dengan apa yang berlaku kerana kita tahu siapa yang mengaturnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya memang betul al-hubbu yu'mi, maknanya cinta itu membutakan. Cinta itu membutakan. Kadang-kadang kita buta, sebenarnya kita cinta kerana Allah ataupun kita cinta kerana nafsu, kerana syahwat, kerana keduniaan. Sebab pada hari ini disebut oleh kalau tak salah saya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawasanya pada zaman hari ini orang ramai mencintai bukan lagi kerana Allah tetapi kerana hawa nafsu, kerana perkara-perkara yang disebabkan oleh maslahah. Maknanya kecintaan manusia hari ini bukan kerana bersyarat, kerana ada maslahat dunia, kerana ada kepentingan. Jadi kalaulah di zaman Ibnu Abbas dah sebut benda tu, apatah lagi pada zaman kita hari ini. Maksudnya cinta kita itu kita apabila letakkan kepada Allah, maka apa yang Allah takdirkan, kalau itu matlamat kita betul-betul Allah Ta'ala, apa yang Allah takdirkan kita akan setuju. Kita akan mudah setuju. Sebab apa? Sebab kita tahu. Walaupun kita rasa macam tak adil lah, kenapalah Allah Ta'ala tarik ini sehati sejiwa aku apa semua. Ada kemungkinan kita terlalu bergantung kepada cinta kita sehingga kita melupakan cinta kita kepada Allah. Nampak? Kadang-kadang benda tu merupakan satu ujian daripada Allah kepada kita yang kita kena nampak. So test dia itulah. Maknanya Allah bagi satu ujian dan ujian tu perit. Dan Allah tidak akan menguji hamba-Nya melainkan apa yang dia mampu untuk menanggung. Tetapi bagaimana dia menakul ujian tersebut? Sama ada dia menakul perkara itu dengan kecintaan dia yang sebenar kepada Allah, dia kembali semula kepada Allah. Sebab tu bila apa-apa berlaku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, kepada dia kembali. Dan kalau kita sayang dia kerana Allah, dia kembali kepada siapa? Dia kembali kepada Allah. Maka apa yang harus kita risaukan dan kenapa yang harus kita runsingkan? Kerana Allah tidak akan, maknanya takkan sekali-kali Allah menggagalkan cinta seorang hamba semata-mata kerana nak melenyapkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dengan apa yang Allah Taala bagi kepada dia untuk dia syukuri
dan ujian untuk dia renungi. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya-Allah, satu pencerahan yang sangat menusuk ke jiwa. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada kita semua insya-Allah, dan semestinya orang yang saling berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah, mereka merasai halawatul iman, kemanisan iman. Baik, kita terus kepada pemanggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Wabarakatuh, da'i dan ustaz dan semua warga kerja TV3, TV9, semoga di dalam rahmat Allah SWT selalu. Okey, soalan saya begini, tanya ustaz, apakah hikmah di sebalik Allah SWT menyebut khusus pada pemuda yang hatinya sentiasa terpaut kecintaannya pada masjid, tergolong dari naungan Allah SWT? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Ismail. Masya Allah, satu soalan yang sangat baik, menyentuh tentang pemuda, Ustaz. Ya. Pemuda yang kita katakan dirinya itu sibuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya terikat kepada masjid dan sebagainya, tetapi kita membincarakan tentang hikmah itu sendiri. Baik. Yang pertama sekali, bila Allah Taala sebut tentang pemuda, kita kaitkan dengan apa yang Allah Ta'ala juga puji tentang golongan-golongan pemuda yang seringkali kita baca setiap Jumaat dalam Suratul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah golongan pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka dan kami tambahkan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Begitu juga dalam hadis yang lain, afna syababuhu wa nasyatuhu fi ibadatillah. Maknanya masa mudanya dihabiskan dengan aktiviti-aktiviti beribadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab orang muda ni dalam syarah Muwatta kepada hadis ini, yuhtamal an yurida bihi annahu aqalla dhunuban wa aktharu hasanat mimman nasha'a fi ghairi ibadatillah. Sebab apa? Sebab orang muda ni dia punya kecenderungan syahwat dia tu hebat, tinggi. Dia punya kecenderungan untuk lalai pun tinggi. Dia punya kecenderungan untuk main-main pun tinggi. Jadi apabila seorang pemuda serius dengan kehidupan dia, maka ini adalah sesuatu yang nadir, sesuatu yang asing, sesuatu yang rare. Sebab apa? Sebab ada satu kata-kata yang dinisbahkan kepada Imam Ghazali tetapi diulang-ulang oleh ulama kontemporari. Idza aradta an ta'lama mustaqbalal ummah, kalau kamu nak tahu tentang masa depan umat, tengok pemuda hari ini. Kamu tahulah masa depan macam mana. Sebab apa? Sebab mereka inilah yang akan mewarisi. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang pemuda dalam Al-Quran, kerana mereka itu golongan-golongan yang tidak setuju dengan kemungkaran, tidak setuju dengan perkara-perkara yang ni. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Mus'ab bin Umair ni seorang lelaki yang kaya. Kalau lalu dalam lorong-lorong Mekah tu, orang tahu sebab perfume yang dipakai oleh Mus'ab je yang pakai. Masya-Allah. Maknanya kaya tu. Bapa dia semua sekali. Jadi maknanya perfume jangan pula lepas ni orang dengar ni buat perfume jenama Mus'ab pula. Tu tunggang agama. Maksudnya perfume tu begitu sekali, tetapi hatinya tidak tenang. Kenapa? Kerana dia tidak suka pergi ke kelab-kelab jahiliah, kelab-kelab malam Arab musyrikin. Dia tak suka pergi. Tetapi dia mencari sesuatu kekuatan dalam diri dia. Lalu dia berjumpa dengan halakat-halakat Nabi SAW. Dia mendengar halakat Nabi, mempelajari Al-Quran daripada baginda Nabi. Dan Nabi utuskan dia terawal di Madinah untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada penduduk Madinah. Dan dia terkorban syahid dalam peperangan Uhud. Yang mana Nabi tutup muka, tersingkap kaki. Apa nama tu? Tutup kaki, tersingkap muka. Itu Nabi kata tidak akan berlaku lagi sebagaimana berlaku kepada Mus'ab, kepada orang lain. Maksudnya Nabi sangat sayang ni pemuda yang meninggalkan segala-galanya, tinggal mak ayah. Bila dia masuk Islam, dia mula-mula rahsiakan, kemudian mak ayah dia tahu. Mak ayah dia kata, aku nafikan kamu daripada keluarga, aku nafikan kamu daripada kekayaan. Saya kata okey, tak ada masalah. Itulah kekuatan pemuda. Maknanya dia yang tahu matlamat hidup dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran kepada dia, beri ganjaran syahid pada Mus'ab bin Umair. Dan inilah kualiti-kualiti yang sebenarnya jarang nampak dilihat oleh pemuda.
Sebab pemuda-pemuda yang nak jadi macam ni, dia ada beberapa faktor. Pertama sekali, tarbiyah yang baik. Bi'ah, keadaan sekeliling yang baik. Kawan-kawan yang soleh. Tapi ini juga sebenarnya tidak memberi jaminan tau. Sebab saya ada mendengar satu kisah benar, seorang pemuda yang menghafaz Al-Quran, yang baik, suasana baik, ada kawan-kawan yang baik, keluarga yang baik, tetapi hari ini masih pemuda, menjadi seorang etis dan juga seorang homoseksual. Subhanallah. Jadi ujian pemuda tu bukan senang. Kerana itu kalau pemuda itu kekal dalam keadaan terbaik, yang mana dia itu dekat dengan Allah Ta'ala, maka inilah yang satu benda yang sangat-sangat orang kata apa, pelik lah. Bila kita tengok pemuda ramai-ramainya suka huha-huha, tetapi dia ni mempunyai satu kualiti, satu sikap yang baik. Maka itulah sebabnya disebut tentang pemuda dan juga orang-orang yang dekat hatinya dengan masjid. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kekuatan pemuda yang perlu kita angkat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wakuf seketika, kita hadamkan ilmu, jom berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizar, dan pada kali ini kita melayari bahtera ilmu dalam konsep pengajian hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah remaja yang sibuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Baru saja sebentar tadi kita membicarakan soalan-soalan, dan pada kali ini kita ada soalan yang terbaru, soalan Facebook daripada Ainuddin Ihsan. Soalannya adalah, salah satu golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika dia menumpukan hidupnya beribadah di samping menguruskan dunia dan akhirat, tetapi pada masa yang sama sering dikecam masyarakat sekeliling seperti yang berlaku pada zaman sekarang? Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapinya? Masya-Allah, tabarakallah. Jadi saya rasa macam terlintas untuk saya selit beberapa soalan. Antaranya adalah bagaimana pemuda pada zaman Rasulullah itu sendiri, Ustaz. Mungkin ada yang melakukan bisnes urus niaga, bahkan mungkin ada yang terlibat dengan pentadbiran negara, tetapi pada masa yang sama tidak orang kata apa, tidak keluar daripada landasan akhirat itu masih ada. Maknanya berlaku dalam keadaan yang seiring. Bagaimana mereka menghadapinya? Baik, dalam keadaan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sebenarnya Nabi dikuatkan dakwahnya dengan pemuda. Kalau kita tengok dalam sejarah ataupun sirah hijrah Nabi SAW, berapa ramai pemuda yang terlibat. Kalau kita tengok yang terlibat orang tua seorang aja. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, bukanlah orang tua, orang dewasa lah. Sebab Nabi umur 40, jadi dalam umur 53 Nabi berhijrah kan. Jadi pada usia ketika itu, dan Abu Bakar sekitar umur yang sama dengan Nabi SAW ataupun sekitar begitu, maka itu dua yang terlibat sebagai orang dewasa. Tetapi yang lain, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraiqid, kemudian Ali bin Abi Talib, kemudian siapa lagi, Asma binti Abi Bakar. Kita melihat mereka itu siapa? Golongan pemuda, orang-orang muda. Kita tengok orang-orang muda di zaman Nabi SAW. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, yang merupakan anak pertama yang lahir di bumi Madinah. Pada usianya 8 tahun, pada usianya 8 tahun, dia sudah mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ni kami ni sudah bersedia untuk diperjuangkan di di jalan Allah Taala. Maknanya dia nak fikir jihad dah. Anak kita umur 8 tahun duduk COD lagi, duduk apa semua. Tapi zaman itu
dan dia antara anak-anak yang meriwayatkan hadis pada umur 3 tahun, masya-Allah. Masya-Allah. Kemudian kita tengok siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sayyidina Ali sendiri, Usamah bin Zaid misalnya. Dan juga ramai di kalangan sahabat-sahabat lain, Zaid bin Sabit contohnya. Semua ini adalah pemuda-pemuda yang berada di sekeliling Nabi. Contoh Zaid bin Sabit, orang jolok dia sebagai, orang beri julukan Zaid bin Rasulullah SAW. Bila ditanya kepada Zaid, kamu nak balik dengan ayah kamu? Ayah kamu datang minta kamu ni. Dia tak nak, duduk dengan Nabi. Maksudnya itulah contoh keadaan pemuda mereka itu. Contoh Anas Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Waktu dia kecil, dia menjadi runner Nabi SAW. Apa urusan Nabi, okey, dialah yang uruskan. Kenapa? Itu kehebatan pemuda. Tetapi dalam masa yang sama mereka bersosial macam orang lain, secara orang kata apa? Ialah dalam suasana ketika itu, dengan kesesuaian pada ketika itu, tetapi mereka mempunyai satu misi dan matlamat. Apa dia? Mentaati Allah. Misi yang kedua, dakwah. Misi yang ketiga, untuk mempertahankan Islam. Maka itulah yang berlaku bagaimana Nabi mentarbiah golongan muda ini dengan mempunyai mission statement dalam hidup. Kita hari ini tak ada mission statement. Itu masalahnya. Apa yang kita nak buat sebenarnya? Apa matlamat kita? Kalau budak-budak nak buat YouTube misalnya, buat YouTube apa? Unboxing, cerita YouTube, dapat barang daripada beli barang, unboxing, tunjuk kat orang. Ataupun bukanlah saya kata itu tak ni, cuma apa sebenarnya yang menjadi keutamaan kita pada hari ini. Jadi itulah yang harus kita fikirkan, bagaimana kita perlu menyediakan remaja ataupun pemuda-pemuda kita pada hari ini supaya mereka mempunyai mission statement dalam hidup mereka, jelas matlamat hidupnya. Sebagaimana Usamah bin Zaid dilantik menjadi ketua perang menggantikan Khalid bin Al-Walid pada usia belasan tahun. Begitu juga kalau kita tengok pemuda Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel umurnya 21 tahun dan naik takhta umur 12-13, maknanya muda, dalam keadaan yang sangat muda tetapi mempunyai kematangan minda. Kerana apa? Kerana semangat hamasatul syabab tu, semangat pemuda itu dikawal ataupun dipandu. Kalau kita kata kawal ni macam kena kontrol pula, tak, dipandu dengan kehebatan mereka memahami nas, kehebatan mereka dengan Al-Quran, dengan hadis, ketaatan mereka kepada Allah, kemudian ketulusan jiwa mereka. Sebab itulah Allah kata innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah suruh kamu adil dan suruh kamu berlaku ihsan. Ihsan ni dia ada pelbagai level. Level paling tinggi adalah melakukan sesuatu dengan kualiti paling power, paling bagus, paling baik. Itulah ihsan. Maknanya bukan sekadar ikhlas kepada Allah, ihsan ibadah, dalam ibadah, soal ibadah, tetapi dalam soal kerja, dalam soal kehidupan, ihsan tu adalah kualiti tertinggi yang mampu dijelmakan dalam kehidupan manusia. So tugas kita sebenarnya besar untuk mendidik remaja dan anak-anak muda kita mempunyai mission statement untuk mereka mewarisi negara kita pada masa akan datang. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Mission statement, perlunya kita ada misi di dalam kehidupan kita. Inilah kekuatan para pemuda yang perlu untuk kita angkat insya-Allah, mudah-mudahan. Amin Allahumma ya amin. Baik, kita terus dengan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Mursid daripada Banting. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya begini, dengan tajuk 7 pemimpin termasuk ibu ayah, guru-guru dan sebagainya lah. Tapi ini ada satu keluarga yang mempunyai ramai anak tetapi ibu ayahnya tidak normal dan teringat akal. Jadi macam mana dengan anak-anaknya tu? Siapakah yang akan bertanggungjawab menjadi pemimpin yang baik sebab ibu ayahnya tidak normal? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Puan Siti Rohani dari Banting. Masya-Allah, tabarakallah. Dari soalan saja dapat kita fahami dari soalan saja dapat kita fahami bahawa Puan Siti Rohani ini adalah orang yang cakna dengan keadaan sekelilingnya. Mudah-mudahan mendapat naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin Allahumma amin. Baik.
soalan yang disebutkan tadi yang berkaitan dengan anak-anak yang OKU Betul. maknanya orang-orang yang menjaga anak-anak OKU dan sebagainya. Ini sebenarnya satu cabaran kepada, bukanlah cabaran, ujian lah kepada orang tuanya, dan juga apabila menjaga anak-anak yang begini, dia memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Dan untuk menentukan sama ada bagaimana seorang bapa tu, lagi-lagi kalau dia mempunyai adik-beradik yang lain yang normal. Betul, ada anak normal, ada anak yang tak normal. Macam mana mak bapak ni nak memberikan kasih sayang? Sebab apa? Sebab anak yang tak normal ni kasih sayang dia confirm lebih. Confirm lebih. Jadi mungkin berlaku ada ketidakpuasan hati di kalangan adik-beradik. Sebab itulah kalau orang-orang yang mempunyai ini, kita sebagai jiran ataupun kita sebagai sebagai komuniti dalam masyarakat, kita perlu faham apa kesusahan mereka itu. Dan selagi mana kita mampu bantu dan kita mampu memberi orang kata empati ataupun simpati kepada mereka pun sudah memadai untuk kita menyokong agar keluarga ini dapat melaksanakan tanggungjawab, agar ketua keluarga tu boleh berlaku adil dalam menjaga anak-anak dia. Sebab apa? Sebab nak jaga anak yang saya juga ada keluarga yang menjaga anak-anak OKU ni, kita faham. Kita faham apa kesusahannya. Kita fahamlah yalah ibu bapa tu sampai ketua nak kena uruskan anak tersebut. Dalam keadaan begitu. Jadi ini merupakan salah satu daripada perkara yang sebenarnya kalau kita mampu membantu, maka kita kena hulurkan bantuan semampu mungkin untuk kita menjadi seorang yang, yalah, sebab kita bukan nak judge ataupun kita nak nilai siapa-siapa. Kita adalah duduk dekat dunia ni adalah untuk sama-sama kita membina kehidupan supaya dekat akhirat nanti kita sama-sama nak bahagia. Itu matlamat hidup kita. Itu matlamat hidup kita, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada ibu bapa sedemikian, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang berikut, iaitu soalan daripada Norazikin Muhammad Yusof. Soalannya adalah yang pertama, adakah hanya untuk golongan lelaki sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala payungi dengan naungannya dan tidak kepada golongan wanita? Adakah untuk lelaki sahaja tetapi wanita tidak? Yang kedua adalah, apakah maksudnya orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada seseorang Islam lelaki atau perempuan terhadap teman wanita ataupun teman lelaki, ahli keluarganya atau jiran-jirannya kah, ataupun kepada keluarganya? Mohon penjelasan. Maknanya daripada sudut jenis orang yang berkasih sayang itu, adakah suami kepada isteri, ataupun kita kepada jiran, ataupun kita kepada kawan lelaki, kawan perempuan dan sebagainya. Ada dua soalan di sini. Mohon pencerahan, insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali, bila kita sebut tentang golongan ni, apakah hanya terhad kepada lelaki ataupun perempuan? Ada khilaf bila sebut tentang imam. Imam ni biasanya pemimpin ni lelakilah. Tetapi dalam beberapa kes, bagi mereka yang berpegang kepada orang perempuan tidak boleh jadi pemimpin, maka tidak salah untuk mereka berpegang dengan pandangan itu. Cuma apabila kita meliti kepada hadis-hadis yang lain, hadis ra'iyah sendiri, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sampailah kepada golongan wanita, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahliha. Maknanya orang perempuan menjadi ketua dan juga bukanlah ketua tetapi dia menguruskan urusan rumah tangganya. Maka dia ada wilayahnya sendiri. Maknanya wilayah nisa tu, wilayah kepada orang perempuan tu ada dia punya wilayah sendiri. Sedangkan Nabi SAW pernah melantik orang perempuan sebagai ketua kepada orang kata kepada golongan-golongan pembantu, perawat-perawat sewaktu perang Uhud sebagainya. Sayyidina Umar pernah melantik seorang wanita menjadi penguasa pasar. Jadi maksudnya dekat sini, kalau kita tengok secara keseluruhan, kalaulah wilayah itu benar untuk wilayah nisa, untuk orang perempuan, contohnya dia sekolah orang perempuan, dia jadi pengetua.
dia lah ketua kan. Pengetua lelaki pula. Yang ni nak uruskan perempuan macam mana kan? Contohlah begitu. Jadi pengetua sekolah perempuan, contohlah dia menjadi ketua di kawasan dia, bukan maksudnya ketua yang besar, ketua di kawasan dia. Maka itu juga termasuk. Sebab apa? Sebab apa saya kata termasuk? Sebab kalau kita tengok konotasi dalam Al-Quran, dalam hadis disebut sebagai rijal. Banyak lelaki. Tetapi kenapa? Sebab rijal ni disebut rijal ni benda yang mudah. Maka kalau sebut lelaki merangkumi perempuan. Kata Syekhna Al-Alama Mufassir Muhammad Amin Asy-Syanqiti hafizahullah rahimahullah dalam Adwal Bayan, wa qad ajma'a ahlul lisani al-arabi ala taglib adh-dhukur ala al-inath fil jumu'i wa nahwiha kama huwa ma'lum fi mahallihi. Maknanya kita faham dan telah bersepakat ahlul lisan dan ahli bahasa dan juga ahli bahasa Arab bahawasanya keumuman lelaki dan wanita termasuk apabila menyebut lelaki tu. Sebut kecuali part-part yang memang khusus kepada lelaki. Contoh ayat ar-rijal qawamun 'alan nisa. Yang tu khusus lelaki lah. Tapi dalam kes ini walaupun disebut rajul, banyak disebut rajul syab kan, semua itu lelaki. Sebab itu Sibawayh kata sebelum daripada mengetahui jantina dalam bahasa dinamakan sesuatu itu asyai' kan, sesuatu asyai', tetapi asyai' itu muannas ke muzakkar? Muzakkar. Asyai' itu muzakkar, maknanya jantinanya itu lelaki. Jadi bila disebut asyai' itu dia merangkumi lelaki dan wanita. So dalam kes ni kita boleh katakan bukan terhad kepada lelaki, bahkan dia berpanjangan kepada wanita, insya-Allah. Maksudnya juga tergolong, Ustaz. Boleh tergolong dalam golongan. Satu ilmu bahasa Arab yang baru untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan bertambah lagi kecintaan kita untuk mempelajari hadis Nabi SAW, insya-Allah. Amin Allahumma ya amin. Baik, kita pergi kepada pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dan Dai Nisan, Masya-Allah. Kinon, Haji Muhammad Saleh pada sebelah Johor ya. Ya, sihat Tuan Haji? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Syukur, mudah-mudahan sihat. Amin, dan Dai ya. Silakan soalan. Soalannya Ustaz dan Dai. Saya nak minta pandangan atau pendapat kepada Ustaz lah. Pemimpin ni maksudnya tadi sajalah. Suami pun pemimpin juga Ustaz kan? Saya nak minta pandangan Ustaz. Suami ni ketua rumah tangga. Tapi tak campur orang lah Ustaz. Tak pernah keluar, tak pernah bersedekah. Solat pun kata orang celum lah Ustaz. Kadang buat, kadang tak buat. Jadi adakah dia ni mendapat naungan Allah ke macam mana? Sebabnya seorang suami sepatutnya diberikan contoh yang baik. Solat baik, sedekah baik dan segala-galanya baik. Itu sajalah soalan yang Ustaz dia pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah orangnya yang begitu semangat pemanggil setia kita Tuan Haji itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesihatan, afiah, masya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Bagaimana dengan pemimpin lelaki yang tidak bergaul dengan masyarakat, pada masa yang sama ibadah solatnya itu ada masa dibuat, ada masa yang ditinggal dan sebagainya. Adakah mereka golongan seperti ini mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, dalam sebuah hadis disebutkan al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Dalam riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Tirmizi sendiri. Orang-orang yang bercampur gaul dengan manusia seraya bersabar dengan kerosakan yang berlaku, dengan caci maki, dengan perkara-perkara menyakitkan dalam masyarakat itu adalah lebih baik daripada manusia yang tak campur dan tak bersabarlah. Maknanya bila dia tak campur, dia tak adalah ujian tu. Maknanya dia tak bersabar dengan apa yang menyakiti di sekelilingnya. Sebab itu orang yang menjadi ketua keluarga, kalau dia tidak melaksanakan tuntutan terbaik sebagai ketua keluarga, dia tidak termasuk dalam golongan yang disebut mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau dia membiarkan keluarganya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dia boleh dianggap sebagai dayus. Dan orang dayus ni antara golongan-golongan yang tidak dipandang ataupun tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Maknanya Allah maknanya tak dinilai
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kalau kita tengok ketua keluarga menjadi salah satu perkara yang penting untuk dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan maksudnya kalau dia tu ni dia mesti menjadi contoh yang terbaik. Apa nama tu kalau kita tengok dalam ayat sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa nama wa kana abuhuma salihah. Cerita tentang apa reta anak yatim tu kan yang bila mana Nabi Allah Khidir nak bina nak betulkan balik tembok tu di bawah tu ada kanzun tahtahu kana tahtahu kanzun lahuma tu ada harta anak yatim tu, maka kenapa dipelihara gitu? Kerana mak bapak mereka soleh. Maksudnya kesolehan ibu bapa menyebabkan keluarga itu akan terjaga. Jadi ini benda yang sangat penting kepada semua ketua-ketua. Saya menasihati diri saya sendiri dan semua orang untuk kita berusaha agar kita dapat termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut ini dengan memberikan contoh yang terbaik, dengan menjadikan model yang terbaik. Sebab itulah kata Syauqi dalam satu kata-kata dia, laisal yatim man intaha abawahu min hamil haya wa khallafahu zalila wa innal yatim man talaqqa lahu umman takhallat aw aban mashghula. Anak yatim bukanlah anak yatim yang mati kedua orang tuanya dan meninggalkan dalam keadaan sengsara. Itu yatim betul, tapi yatim yang sebelum yatim itu adalah anak-anak yang bertemu dengan ibunya tetapi ibunya mengabaikan tanggungjawab membesarkan anak, dan ayah yang sentiasa sibuk tak ada masa untuk anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Satu syair Ustaz ya? Satu syair yang begitu mantap untuk kita hadamkan di awal pagi ini. Yatim yang sebenarnya adalah antaranya ibu yang mengabaikan tanggungjawab, begitu juga ayah. Jadi pada masa yang sama kita hadamkan ilmu, kita bertafakur seketika, kembali selepas ini. Siapakah mereka yang telah pun mengalami keyatiman ataupun yatim yang sebenar-benarnya, sebelum betul-betul kehilangan ayah, sebelum sebetul-betulnya kehilangan ibu? Iaitu mereka yang telah pun diabaikan tanggungjawabnya oleh si ibu dan juga si ayah. Itu adalah yatim yang paling terawal yang perlu untuk kita renung. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah kata-kata daripada Al-Fadhil Ustaz Husni Abdul Rahman. Mudah-mudahan mendatangkan cetusan iman kepada kita untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah sebaik yang mungkin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini. Soalan daripada Puan Sahziatul Siddiq. Soalannya adalah bagaimana konsep mengasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimanakah konsepnya? Apakah hanya merujuk kepada seseorang di antara sesama manusia seperti suami isteri, kekeluargaan dan persahabatan? Bagaimana pula jika seseorang itu mengasihani pencinta haiwan? Apakah itu tergolong sebagai golongan naungan Allah Subhanahu Wa Taala kerana saling mengasihani kerana Allah Subhanahu Wa Taala? #biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Okey. Baik, bila kita sebut tentang apa nama tu cinta ni, bila kita memahami bahawasanya hubungan kedua-dua orang ni, Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dia sebut, dua orang yang saling mencintai pada jalan Allah berpisah berkumpul kerananya apabila kedua-duanya mencintai kerana agama, bukan kerana yang lainnya. Dan cinta kerana agama ini tidak putus ataupun tidak hilang kerana kecintaan kepada dunia, baik berkumpul hakiki ataupun tidak, sehinggalah kematian memisahkan kedua-duanya. Maka kalau kita faham dalam soalan ini, maka kita tidaklah rasa, orang kata apa, ia terhad kepada perhubungan sesama rakan-rakan.
al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh-roh itu berkumpul dan terhimpun. Siapa yang dia kenal dia akan baik, siapa yang tak saling mengenal maka berpisah. Zaman roh dulu kita dah duduk. Kalau yang baik-baik tu, yang tu kita macam ada chemistry tu, mungkin zaman kita duduk dalam arwah tu kita dah sembang, dah berjumpa dah dengan dia. Maksudnya begitu. Sebab itulah kalau kita tengok, ia tidak terhad kepada perhubungan antara dua sahabat. Walaupun dalam hadis ini fokusnya itu kepada dua orang sahabat, yang mana sanggup seorang sahabat lain pergi ke rumah sahabatnya yang lain pada zaman Nabi SAW, ketuk pintu, buka pintu, semata-mata cakap apa? Inni uhibbuka fillah. Aku sayang kepadamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jawab orang tu lagi, ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Mudah-mudahan Allah mencintaimu kerana yang telah mencintaiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah ke dia nak sebut inni uhibbuka fillah, isteri sebut kat suami? Tak salah. Suami sebut kat isteri, dalam keluarga sebut dengan sepupu sepapat dan sebagainya, aku cinta kerana Allah. Maka ini adalah satu hubungan yang baik, bukan sekadar hubungan cinta kerana Allah, menambahkan lagi kebaikan adalah hubungan kekeluargaan pula. Okey. Adapun dalam part orang yang mencintai, tadi itu dia sebut mencintai pencinta haiwan. Sebenarnya mungkin soalannya tu dia tu cinta kepada haiwan. So apakah termasuk dalam golongan yang dapat naungan Allah ni? Sebenarnya yang disebutkan dalam hadis ini adalah hubungan antara manusia. Adapun hubungan antara manusia dan haiwan, ada hadis lain yang merujuk kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala yang diberikan, sehingga seorang perempuan yang berzina pun ataupun yang melacur melihat seekor anjing, lalu pada hari yang panas dia tengok anjing itu terjelir lidah dan sebagainya, dia tanggal kasut, dia ambil air, dia bagi anjing itu minum, maka perempuan ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seorang lelaki yang sama ceritanya, turun pergi minum air, bawa keluar-keluar nampak anjing, oh anjing ni haus macam aku, pergi turun bawah ambil balik, bagi kepada anjing itu minum. Maka Nabi SAW bersabda bila ditanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra, ada tak kepada binatang-binatang ni kalau kita buat baik dapat pahala? Nabi pun bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Maknanya setiap jiwa yang bernyawa itu kalau kita menyantuni dia akan ada pahala. So hubungan kat situ hubungan yang berbeza, tetapi hubungan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah hubungan sesama manusia. Wallahu alam. Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, masih lagi ada nilai kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semakin bersemangat kita untuk terus menyebarkan kebaikan. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Da'i dan kru-kru, tanyalah Ustaz. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Masya-Allah, silakan soalannya. Okey, soalan saya macam Ustaz explain tadi, lelaki pemimpin, wanita pemimpin. Andai seseorang tu tak mampu jadi pemimpin, adakah dia perlu menjadi pemimpin kepada dirinya sendiri? Apakah yang tanggungjawab dia, bagaimana jadi pemimpin yang terbaik untuk diri sendiri? Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Hidayah. Seandainya kita tidak mampu untuk memimpin kepada golongan-golongan tertentu, baik lelaki ataupun perempuan, adakah kita masih lagi perlu untuk menjadi pemimpin tetapi kepada diri kita sendiri? Satu soalan yang jarang saya dapat. Mudah-mudahan memberi cetusan idea yang positif kepada penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mohon pencerahan insya-Allah. Pertama sekali, bila kita faham maksud hadis ini adalah maksud pemimpin yang mempunyai pimpinan di bawahnya. Sebab itulah bila dia berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan keadilan pemimpinnya. Sebelum saya nak jawab soalan, boleh tak benda ni termasuk juga kepada orang yang memimpin diri dia sendiri? Sebab nak memimpin diri sendiri kan. Tapi yang kita nak sebut ni, kenapa privilege ni diberikan kepada pemimpin yang adil? Sebab menguruskan orang, dia berkaitan dengan emosi, dia berkaitan dengan pilih kasih, dia akan berkaitan dengan
dia terbuka kepada ketidakadilan yang sangat luas. Ruang untuk dia tidak berlaku adil itu sangat luas. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah orang yang adil, contohnya Muaz radhiyallahu taala anhu. Waktu dua-dua isteri dia meninggal kerana wabak penyakit waktu itu, kerana taun, dia kena pilih siapa nak ke bumi dulu. Dia nak pilih siapa ke bumi dulu. Jadi sampai mati pun, sampai dah isteri dia mati pun dia kena berlaku adil. Jadi macam mana dia berlaku adil? Dia memilih di kalangan keduanya siapa yang paling banyak hafal Al-Quran. Maka yang tu dibumikan dulu. Nampak? Sebagaimana ikut sunnah. Yang seterusnya, kisah masyhur Umar bin Abdul Aziz. Seorang pengembala kambing, disebut khalifah sudah meninggal. Orang yang keliling beritahu, macam mana kau tahu khalifah meninggal? Tak ada Twitter, tak ada Facebook apa. Tak adalah zaman tu kan. Tak ada pun cerita berita kata khalifah meninggal. Aku tahu sebab serigala yang berada di hadapan aku ini telah menyerang dan memakan kambing-kambing aku. Selama ni benda ni tak pernah berlaku. Kalau kamu tak percaya, kamu semak. Orang tu pun pergi balik ke pekan, semak betul. Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia dan dia patah balik pergi jumpa pengembala tu, dia tanya, macam mana kamu tahu? Sebab selama Umar Abdul Aziz hidup, serigala tu tak pernah makan kambing-kambing peliharaan aku, walaupun aku biar begitu kerana mereka malu dengan keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nampak? Itu kehebatan keadilan. Jadi kenapa dia berkaitan dengan pemimpin yang mempunyai kepimpinan di bawahnya? Maka itulah sebab dia bukan perkara yang senang, bukan perkara yang mudah. Betul. Dan dia memerlukan kepada keadilan yang sedetail mungkin, serapat-rapat mungkin. Sebab itu kalau orang tu memimpin diri dia sendiri, sudah tentu kalau dia tidak mengawal diri dia, dia tidak menjaga diri dia, dan dengan menjaga hak Allah, sebab tu dipesan, Nabi pesan kepada sahabat, ihfazillaha yahfazka tajidhu tijahaka. Maknanya kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Macam mana jaga diri kita, kita jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah berkaitan dengan kawalan kendiri. Maka mungkin dia tak mampu jadi pemimpin orang lain, tapi dia memimpin diri dia sendiri juga termasuk dalam kepimpinan, tetapi mungkin tidak yang dimaksudkan dalam hadis ini mendapat naungan secara itu, tetapi dia tu mendapat kebaikan kerana dia menjaga dirinya daripada melakukan maksiat dan mentaati Allah. Mudah-mudahan, amin amin Allahumma ya amin. Ihfazillah yahfazka. Kamu menjaga hak Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pastinya akan menjaga kamu. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yusuf daripada Tanjung Karang. Masya-Allah. Nak ajukan soalan dengan Ustaz ya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, macam ni kan, saya ni sebagai seorang isteri kan, apakah yang kita harus pimpin tu ataupun ciri-ciri seorang isteri tu untuk mendapatkan amalan harian tapi tergolong dalam yang itulah di hari akhirat nanti Ustaz, amalan harian yang simple dan mudah Ustaz ya. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Puan Supina Yusof dari Tanjung Karang, Selangor. Masya Allah, apakah amalan-amalan harian yang dapat kita buat, yang dapat kita laksanakan pada masa yang sama untuk kita kontrol lagi anak-anak yang pelbagai karenah dan sebagainya, tetapi kita tidak terlepas untuk mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mohon pencerahan. Baik. Pertama sekali bila kita sebut tentang orang perempuan ni dia mempunyai keistimewaan. Sebab kalau kehidupannya bergantung, bukan kita kata bergantunglah, ataupun jika dia direzekikan seorang suami, maka pertama sekali dia sudah meletakkan sebelah kakinya dalam, ibarat begitulah, sebelah kakinya dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab kalau kita tengok hadis riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'ah salihah. Dunia ini mata benda perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknuzul mar'ul mar'ah as-salihah idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu.
maukah kamu, kata Nabi SAW, aku bagi tahu kepada kamu tentang harta seorang lelaki. Itulah wanita salihah, bila dia tengok kepada perempuan itu, dia akan gembira, menggembirakan. Dia memberi arahan, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Maka pertama sekali, kalau kita tengok apa yang Nabi SAW sebut itu. Bila dilihat memberi kebahagiaan, berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan suami. Itu nombor satu. Kalau suami balik berhias untuk suami, itu ni saya bukan bagi amalan-amalan nak belum lagi bab ibadat ni. Ni ibadat. So ibadat. Kalau kita tengok hadis ni dia pecah kepada dua. Hadis sab'ah ni, hadis 7 golongan ni pecah kepada dua. Satu ibadat kepada Allah, satu lagi ibadat dalam konteks sesama makhluk. So dalam konteks sekarang ni, isteri sesama makhluk yang paling dekat dengan dia siapa? Suami dia. Maka dia kalau buat ibadat itu, harta yang terbaik. Al-mar'ah salihah khairun minad dunya. Isteri yang salihah, disebut banyak hadis. Isteri salihah, rumah yang besar luas, cukup, jiran yang soleh, kenderaan yang selesa. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan. Dan Nabi sebut dalam hadis lain, iza sallat khamsaha wa samat fardaha, wa samat syahraha wa ata'at zawjaha. Itu dia. Bila dia semayang, dia puasa macam biasa, buat benda wajib je, mayang, puasa, kemudian benda-benda wajib, dan dia taat suami dia. Maka dia ni masuk syurga. Maksudnya itulah syurga. Kalau orang tanya syurga di bawah tapak kaki ibu, tu siapa-siapa tu? Anak-anak. Tapi syurga isteri pula kat mana? Kat bawah tapak kaki suami dia. Maksudnya gitulah. Jangan salah faham. Jangan salah faham kata, ustaz bagi ke orang lelaki. Tak, ini privilege untuk orang perempuan apabila dia taat kepada suami. Keistimewaan dia. Bila dia taat suami dia, bila suami dia tengok balik kerja, tengok dalam keadaan dia bersiap berkemas untuk suami. Subhanallah. Nazara ila sarrat wa idza amarat, bila diberi amarah ataat, bila disuruh dia buat. Suruhan apa? Suruhan yang kepada kebaikan lah, bukan suruhan-suruhan yang bermaksiat. Kalau suruhan maksiat itu tidak ada kompromi, itu tidak boleh ditaati. Kemudian kalau dia tak ada, suami tak ada, dia jaga maruah diri, jaga maruah suami dia, tak cerita dekat orang tentang keburukan rumah tangga dia dan sebagainya, tak mengadu domba dan sebagainya, maka ini adalah satu perkara yang sangat hebat. Benda-benda lain semua kita dah tahu. Baca sembahyang, baca Quran, bangun malam, semua tu benda-benda yang biasa orang buat atas diri kita sendiri, untuk diri kita. Tetapi untuk perempuan, pada bahagian suami dia tu, itu adalah syurga yang terbuka untuk dia. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Betapa hebat, betapa indahnya hadis Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang keistimewaan wanita itu sendiri, Ustaz, ya, betapa mudahnya mereka untuk melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak rugi kepada anda yang menonton program rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Inilah madrasah ilmu kami, cetusan kepada ilmu, cetusan kepada amalan ibadah. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada semua. Kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada saluran tambahan selama 30 minit di TV9. Teruskan kekal setia bersama dengan kami. Tawakuf seketika, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala
anda masih lagi diberi kesempatan untuk kita berada di dalam majlis ilmu, di mana apabila kita mendapat sesuatu ilmu ini, maka yarfa'illahu alladhina amanu, masya-Allah tabarakallah, orang-orang yang berilmu ini diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Seandainya kita ada, sebagai contohlah, kita pegang satu telefon dan telefon kita ini kita tidak update, maka kita tidak satu level dengan orang zaman sekarang. Rasa macam ketinggalan tak? Ketinggalan. Berbeza. Satu tamparan yang begitu hebat seandainya orang pada hari ini semakin lama semakin maju di dalam bidang-bidang ilmu agama, tetapi kita masih lagi dalam keadaan yang tidak berminat untuk mempelajari ilmu agama. Jadi mudah-mudahan apabila anda menonton rancangan setiap rancangan Tanyalah Ustaz ini, semakin bertambah cinta kita untuk Allah dan Rasulnya, semakin bertambah cinta kita untuk mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan. Amin amin Allahumma ya amin. Jadi saya juga turut ingin meraihkan kepada sahabat kita yang juga turut menonton kita di ruangan Facebook sebanyak 1.2K, masya-Allah, menunjukkan bahawa anda dahagakan dengan ilmu, mudah-mudahan. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini. Soalan daripada Puan Nur Asikin Ahmad. Soalan saya, apakah perlu ada pada diri kita 7 ciri-ciri golongan ini baru dapat naungan di hari akhirat kelak, atau ada satu antara 7 golongan ini pun sudah boleh mendapat naungan di hari akhirat kelak? Terima kasih Ustaz. #biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Baik, mudah saja. Bila Nabi SAW sebut 7 golongan, maka ia menunjukkan kepada bilangan-bilangan ataupun kumpulan-kumpulan. Maksudnya dalam hadis ni, kalau kita tengok syarah-syarah hadis yang berkaitan dengan 7 golongan ni, apakah ia orang ataupun apakah ia satu jenis manusia. Maka semua itu termasuk imam yang adil, maksudnya jenis pemimpin. Dia satu asnaf, satu sinf, satu golongan. Jadi lelaki yang terikat dengan masjid, satu golongan. Maksudnya salah satu daripada 7 ni kalau kita miliki, insya-Allah kita berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau nak ke 7 tu sekali, mana mungkin seorang lelaki, kalau kita pergi kepada sifat yang dekat ujung-ujung, seorang lelaki yang menolak berzina dengan perempuan yang mempunyai kedudukan dan juga kecantikan, lalu dia kata takut kepada Allah. Bab ni bukan boleh try-try tau. Ya? Kalau nak kena sempurna 7 tu, maknanya jam juga kita ni. Maknanya benda tu kena try. Tak boleh. Itu bukan benda yang boleh dicuba-cuba. Maka salah satu daripada golongan ini, insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat, kemudahan kepada kita. Baik, kita teruskan dengan pemanggil berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Nizar dan juga Ustaz Ahmad Husni. Apa khabar? Alhamdulillah. Silakan tuan. Ya. Jelaskan saja begini. Jika seorang Muslim itu mengamalkan sunnah dengan Al-Quran, di mana di mahsyar nanti, di akhirat nanti, kita mengutamakan syafaat Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Dan apakah di antara kedua-dua ini, adakah perbezaan naungan dan juga syafaat? Naungan di mana yang akan diperlukan dahulu? Naungan ketujuh naungan ini ataupun syafaat yang perlu diutamakan? Baik. Yang dari 7 ini. Saya minta pencerahan daripada Ustaz Husni. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil kita, Encik Ilyas Abu Bakar dari Air Hitam Pulau Pinang. Masya-Allah, soalan-soalan yang hebat Ustaz. Manakah yang lebih diperlukan dahulu? Dan mungkin membicarakan tentang perbezaan antara naungan dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahan, insya-Allah. Pertama sekali kita kena faham yang disebut dalam hadis ini adalah zillullah, naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disyarahkan dalam hadis ini bahawasanya apakah maksud zillu itu? Naungan Allah itu disebut sebagai zillul arsh li'annahu akbarul makhluqat. Itu adalah naungan arasy Allah Taala, sebab arasy itu makhluk Allah paling besar, yang paling besar. Dan wa zilluhu azim, dan dia punya teduhannya itu pun sangat hebat. Maka ini teduhan dari Allah.
syafaat perkara yang seterusnya. Jadi nak mana satu, tak nak salah satu, nak dua-dua. Cerita dia. Tapi Kita nak double, kita nak double. Kita tak nak salah satu, nak kedua-dua. Sebab of course siapa yang dapat naungan Allah akan dapatlah syafaat Nabi Muhammad SAW. Maknanya dapat yang ni dulu. Sebab yang ni dekat mahsyar ni. Cerita naungan Allah ni dekat mahsyar. Cerita syafaat Nabi tu masa kita hisap, masa di mizan, masa di timbangan dan sebagainya. Masa kita nak lintasan sirat yang Nabi sebut, Nabi duduk di tepi itu, Nabi doa, Allahumma rabbi sallim, Allahumma rabbi sallim, Allahumma rabbi sallim. Ya Allah, selamatkan hamba-Mu. Itu dia. Kita nak kedua-dua. Tapi fokus kita, apa yang berlaku ini berlaku di mahsyar. Maknanya tengah kita berkumpul nak pergi ke sebelum dihisab dan sebagainya, perjalanan kita menuju akhirat itu, di situlah tempat yang kita perlukan naungan Allah tu. Jadi naungan satu bab, syafaat satu bab yang lain. Kalau ditanya kepada saya nak mana satu, saya nak dua-dua. Tak nak salah satu. Alhamdulillah. Tapi kalau lah ni naungan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang patut kita kejar. Betul. Dan yang kedua sekali, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sayang sekali kalau kita tidak mendapatkan doa dan syafaat daripada baginda SAW. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naungan Allah kita mahukan, syafaat bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita mahukan. Bukan nak satu tapi saya nak double. Mudah-mudahan tawakuf seketika, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi di dalam madrasah ilmu kita, iaitu program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang melihat saya sedang bersiaran langsung kini, yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata. Begitu juga yang sedang melihat saya di ruangan Facebook sebanyak 1.3K. Masya Allah, jom kita kongsi kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada saham pahala untuk kita di hari akhirat sana, insya-Allah. Baik Ustaz, untuk soalan berikut berkenaan dengan sepasang kekasih, maafkan saya, boleh ada kesalahan tata bahasa begini. Sepasang kekasih yang saling mencintai antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya non-Muslim, namun mereka tidak mendapat restu daripada pihak keluarga. Jadi adakah pasangan ini masih lagi boleh mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, pertama sekali, kalau berdasarkan kepada orang kata apa, literature ataupun soalan tersebut, literal soalan tersebut, kalau dua orang kekasih, seorang Muslim dan seorang bukan Muslim, pertama sekali kita tengok yang bukan Muslim tu macam mana dia nak mencintai kerana Allah, sebab dia pun belum Muslim. Itu hakikat yang kita kena faham lah. Ya, betul. Itu pertama sekali kena bezakan. Sebab dalam hadis ini apabila disebut warajulani tahabba fillah, dia mencintai kerana Allah dan tidak akan memahami kecintaan kepada Allah itu kecuali orang yang beriman. Tidak beriman sehinggalah tidaklah masuk syurga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Dalam hadis disebut tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan tidaklah beriman di antara kamu sehinggalah kamu mengasihi. Maksudnya syarat nombor satu kena iman dulu. So kalau nak menjadikan keduanya tu, yang salah seorang non-Muslim tu kena masuk Islam dulu. baru aci nak masuk. Syarat pertama kena beriman dulu. Sebab bila dia cinta kerana Allah, macam mana dia nak cinta kerana Allah dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mustahil perkara itu boleh berlaku. Itu nombor satu. Dan yang kedua, kalau ditentang oleh keluarga misalnya. Perkara tentangan keluarga ni kena faham. Pertama sekali, kedudukan kita, mungkin niat kita ikhlas, kita nak bawa masuk Islam. Bawa masuk Islam tak semestinya menerusi perkahwinan semata-mata. Boleh dengan kaedah yang lain. Dan kalaulah perempuan ataupun lelaki mana-manalah benar-benar mencintai, innal muhibba liman yuhibba muti'u, kata Imam Syafi'i, orang yang mencintai akan sentiasa mentaati yang dicintai. So
dia dah cinta kat kawan tu, dia masuk je lah Islam. Tak ada masalah. Benda ni sebenarnya logik dan common sense sahaja. Tak perlu kita nak pergi in depth dan sebagainya. Cuma saya nak nasihat, mungkin soalan ni ada dua perspektif. Perspektif yang lain mungkin kedua-duanya Muslim, tetapi dihalang oleh orang tua. Misalnya, apakah mereka itu bercinta kerana Allah? Sebab kadang-kadang bercinta kerana Allah dalam erti kata cinta lelaki dengan wanita ni, dia dia adalah benda yang orang kata sukarlah untuk kita kata dia tidak berkaitan dengan syahwat, dia tidak berkaitan dengan ni. Tetapi jika benar cinta mereka itu dibina atas landasan tauhid, dibina atas landasan kasih sayang kepada Allah, nombor satu, utamakan keredaan orang tua, terutama anak lelaki lah. Dan anak perempuan, kalau walinya tak bagi, ikut-ikut mana pun tak boleh berkahwin juga, sebab walinya tak izin. Kerana apa? Kerana itu keizinan wali itu sebagai satu syarat untuk dia bernikah. Itu nombor satu. Ibu bapa kena diberikan keutamaan. Sebab apa? Sebab begini, redha Allah fi ridha'il walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Redha Allah pada keredaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah pada kemurkaan ibu bapa. Macam mana kita nak dapat redha dalam perkahwinan sekiranya mak bapak kita tak redha? Tetapi keredaan ibu bapa juga perlu diletakkan pada dasar yang tepat. Bukan kerana dia ni miskin, bukan kerana dia ni tak sama standard dengan kita, bukan kerana dia ni nampak gayanya, tak. Tetapi mesti diletakkan pada landasan yang tepat. Tak bagi itu kenapa? Ya, jadi mak bapak pun kena hati-hati juga. Sebab itu dalam kitab menyebutkan Ibnu Salah dan Imam Nawawi dan juga Ibnu Hilal, sebagaimana dinukilkan oleh Allamah Muhammad Maulud Al-Mauritani dalam Nazmul Burur. Dia kata apa? Wujub ta'atul walid idza mana'a ibnahu min az-zawaj bi imra'atin mu'ayyanah. Wajib kita taat mak bapak kalau dia menghalang anak lelaki itu berkahwin dengan perempuan yang tertentu. Lakin disebut akan tetapi ada syarat. Idza khashiya al-wuqu' fil ma'siyah aw fil haram ma'a hadhihi al-imra'ah kana dar'u hadhihi al-mafsadah muqaddaman ala ta'atil abawain. Kalau dia takut berlaku maksiat antara kedua-duanya, maka ketika itu berkahwin itu lebih utama. Sebab apa? Sebab menghalang itu akan menyebabkan jatuh kepada maksiat. Tapi benda ni bukan kalau ayah tak ni kita orang buat maksiat. Jangan jadi ini bukan lesen. Bukan lesen ya. Bukan lesen. Jadi apa lagi disebut, wa in kunta harisan 'ala zawaj min hadhihi al-ma'raf fa 'alayka iqna'u walidayka bi asbab ikhtiyarika laha wa in wafaqa falhamdulillah wa in asarra 'ala ar-rafdi fal ahsan laka an tuti'ahuma. Contoh dia disebut dalam hukum tu, dia kata kalau kamu benar-benar nak menikah dengan gadis tersebut, berusaha pujuk mak bapak dulu. Biasanya yang lelaki ni dia janji dulu, kita kahwin lah kan. Kita kahwin, janji, lautan api, lautan gelora semualah. Janji kan. Tapi lautan mak bapak dia belum dia tempuh lagi. Baru dia cakap dengan mak bapak. Itu lautan berapi. Itu lautan berapi. Salah. Itu terbalik. Sepatutnya pergi pada mak bapak sendiri dulu. Bagi tahu khabar, kata, "Pak, ni ada orang perempuan teman minat. Opini. Cerita dulu. Opini keluarga dia, opini cerita dulu. Boleh tak, Pak? Ni minta apak dulu tak? Kamu dah janji dengan dia? Belum. Minta kat apak dulu. Lama apak bagi tidak. Jadi lain dia punya. Maknanya kita mengutamakan mak ayah kita, baru kita pergi ke sana. Jadi benda ni subjektif, apa-apa pun. Biasanya kita jangan ikut emosi dalam menafsirkan sesuatu. Ikutlah panduan-panduan yang telah ditentukan, terutama sekali panduan yang diberikan oleh ulama-ulama ummah kita. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah, mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada kita semua. Semakin kita katakan bertambah jelas kepada segala persoalan yang telah pun kita baca untuk hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ustaz. Ya, silakan tuan. Saya ada terbaca sebuah hadis bahawa mengasihi kepada Rasulullah SAW dan keluarga baginda lebih daripada keluarga dan diri sendiri adalah dituntut, kerana secara automatik Allah akan balas cinta kita jika kita cinta kepada kekasih Allah, iaitu Rasulullah SAW. Minta pencerahan Ustaz.
saja. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Tuan Abdullah Osman. Satu soalan yang sangat baik, menunjukkan bahawa beliau cinta dan suka baca hadis Nabi SAW. Masya Allah. Cerita hadis yang berkenaan dengan menyayangi Rasulullah itu melebihi diri sendiri, melebihi ibu bapa itu sendiri. Jadi soalan tambahan daripada saya, Ustaz, ada tak berlaku pada zaman Rasulullah dialog ini sahabat ucap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, baik. Pertama sekali Nabi SAW sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu. Ini la yu'minu tu bukan nafyul iman, bukan menafikan keimanan, tetapi menafikan nafyu kamalil iman, menafikan kesempurnaan iman. Apa nama tu, seseorang itu la yu'minu hatta yuhibba la yu'minu ahadukum, sehinggalah engkau mengasihi aku, kata Nabi SAW, lebih daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Itu nas hadis tu. Tidak sempurna iman sehinggalah dia mengasihi diriku lebih daripada dia mengasihi ayahnya sendiri, anaknya sendiri dan juga manusia keseluruhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana perkara ini disebut sendiri oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maknanya Sayyidina Umar sebut benda tu, dia sebut kepada Nabi, aku kasih kepada engkau ya Rasulullah lebih daripada selepas diri aku. Maknanya lepas daripada aku kasih diri aku. Nabi kata tak, bukan. Kamu kena, kata Nabi, kamu kena kasih aku lebih daripada kamu kasih diri kamu sendiri. Jadi waktu tu kata al-an, sekarang ni, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau lebih aku kasihi daripada diriku sendiri. Ini maksud dalam hadis itu, maksudnya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah kecintaan yang abadi, kecintaan mutlak, kecintaan yang bersifat ibadah mahdah, ibadah yang betul-betul ibadah. Dan kerana itu kita mesti susur galurkan dan teruskan kecintaan kita kepada Nabi dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh Nabi SAW sendiri. Mana ada manusia bercinta yang paling hebat bila bercinta dengan Rasulullah SAW, Nabi bagi syarat mencintai dia. Nabi dah bagi panduan dah. Kau jangan buat benda ni, kau jangan ni, kau jangan itu, kau buat ini, kau buat itu. Nabi sudah bagi panduan. Maka apabila kita mengikuti panduan bercinta dengan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri sebutkan kaedah, maknanya kaedah kalau kamu cinta aku, kalau ini, maknanya itu kaedah yang Nabi sebut. Apa larangan-larangan Nabi kita tinggalkan, apa yang Nabi suruh kita segera amalkan, maka itulah kecintaan sebenar kita kepada Nabi SAW. Dan kita tidak akan sekali-kali mengkhianati. Kalau orang yang mengkhianati Nabi, Nabi buat apa? Dekat akhirat esok, dia datang dalam keadaan ghuram mahajjan, dalam keadaan wuduk bercahaya, anggota wuduk bercahaya, tapi dinafikan daripada masuk kawasan telaga Rasulullah SAW. Kenapa? Kan? Dinafikan. Nabi tanya kenapa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Itu perkataan malaikat kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, kamu tidak tahu apakah perubahan-perubahan yang mereka lakukan terhadap agamamu selepas ketiadaan engkau ya Rasulullah. Maka cinta mereka itu tidak sejati. So Nabi kata apa? Suhqan bu'dan. Halau mereka jauh-jauh. Maknanya itulah pengkhianatan. Cinta Rasul, cinta betul-betul, jangan mengkhianati dengan perkara-perkara yang Nabi SAW larang untuk kita lakukan. Allah alam. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah Ustaz, seterusnya kita masuk kepada perbincangan mengenai remaja-remaja Islam. Kalau kita tengok di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada menceritakan tentang remaja sebagai contoh pemuda yang menyibukkan dirinya beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan poin kata Ustaz tadi, remaja ni dia macam ada, kita katakan satu perkara yang rare lah kan Ustaz, di mana mungkin hormon itu tinggi, emosi itu tinggi, agresif dan sebagainya. Tetapi kalau pemuda yang boleh mengawal dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perkara yang luar biasa. Jadi
bagaimanakah caranya ataupun bentuk cara Rasulullah mendidik anak-anak remaja pada zamannya, ataupun mungkin Ustaz boleh sampaikan beberapa pesanan kepada remaja-remaja yang berada di luar sana, saranan agar mereka juga turut termasuk di dalam golongan 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, bila kita sebut tentang bagaimana remaja ini mempunyai satu kepentingan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, yu'jibu rabbuka subhanahu wa ta'ala minasyabil ladzi laisa lahu sabwah, kama qala SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat ajaib kepada seorang pemuda yang dia itu tidak lara, tidak lalai dan tidak leka. Maka ini kriteria yang perlu ada pada diri pemuda, jati diri yang tidak mudah-mudah mengambil masa muda itu sebagai satu masa yang perlu dipersiakan. Alasan kata, kita muda lagi, kita ni baru lagi, kita baru nak rasa hidup dan sebagainya. Maka itu adalah satu perkara yang disia-siakan, sebab dalam hadis ni berapa banyak disebut tentang pemuda, kan, orang muda dan masa zaman muda tu. Sebab kematian dia tidak menunggu sesiapa. Pucuk muda juga boleh jatuh dan daun yang tua juga boleh gugur, kan, tak kisah. Dia boleh berlaku bila-bila masa. Siapa sahaja tidak mengenal pasti saat dan tarikh ketika dia mati. Apatah lagi orang muda, kalaulah dia menangguhkan ketaatannya kepada Allah, menangguhkan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Masa tu benda yang tak boleh barang ganti. Kata-kata yang dinukilkan, ada yang katakan dinisbahkan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, innama ayuhan nas innama anta ayyam fa idza dhahaba yaumun ataupun dhahaba syamsun dhahaba ba'duka. Wahai manusia, ingatlah kamu ini adalah ibarat hari-hari. Umur kamu ni macam hari dalam kehidupan kamu. Bila berlalu satu hari, berlalu sebahagian daripada dirimu, hilang. Okay, jadi apakah kita nak biarkan hidup kita hilang dengan keadaan kita tidak memanfaatkan hidup yang Allah hadiahkan kepada kita? Maka ini yang kena remaja kita fikirkan. Bukan tidak boleh menjiwai semangat dan juga keseronokan dalam hidup remaja. Boleh, tetapi dalam keadaan kita mesti mempunyai misi kehidupan. Apa misi kita? Sebab masa usia remaja ni lah yang kita nak betul-betul, orang kata, pulun. Pulun. Sebab masa sihat, masa tidak mempunyai kesibukan, masa kita tidak lagi mempunyai keluarga. Sebelum nak ada keluarga, tengok orang ada keluarga macam seronok. Bila dah berkeluarga, Allah kalau tahu, macam tu pula. Jadi inilah nasihat kita kepada remaja. Fikirkan sumbangan anda dan masa anda. Jangan sia-siakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada anda. Satu usia yang sangat hebat, usia yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usia yang Allah menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan bila mana kita memiliki kelebihan tersebut. Maka usahalah agar kita mudah-mudahan menjadi orang muda yang dicintai Allah dan Rasul. Amin, amin, Allahumma ya amin. Inilah kekuatan para pemuda yang perlu kita angkat. Nampaknya kita pun telah berada di penghujung rancangan di dalam majlis ilmu kita. Jadi kita mohon Al-Fatihah Ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan bacaan doa ringkas, insya-Allah. Dipersilakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minal ladzina tadhilluhum yawma la dhilla illa dhillik ya rabbana ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan golongan orang-orang yang mendapat naungan-Mu ya Allah. Amin, di mana di saat hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menggemari tabiat-tabiat keimanan. Jadikanlah orang yang dekat dengan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami
diperhiaskan dengan iman Amin, ya Allah. dan ketaatan. Jauhkanlah kami daripada sebarang bentuk kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin Allahumma ya amin. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan untuk diri kita semua insya-Allah. Sekian daripada saya Da'i Nizar dan juga panel kita Al-Fadhil Ustaz Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.